Ala syarifil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, okay. Right, selamat datang ke kelas video post production. So untuk kelas pada malam ni kita akan continue yang untuk kita punya hari tu kita buat organisation dalam kita punya software. Okay. So basically kita menggunakan Adobe Premiere. Okay, the things are basically the same. Either you guys menggunakan software lain ataupun Adobe Premiere as you guys punya main software. Kalau you guys punya Blackmagic ataupun lagi satu tu adalah Filmora, the same thing juga. So kita akan buat kita punya organisation. The first thing adalah organisation lah. So yang di mana dekat kita punya file tu, dekat sebelah kiri kita ni, kita ada file yang telah kita continue lah. So dekat sini saya ada dua. Satu Rushes adalah saya punya main, because dekat dalam saya punya sistem memang saya save sebagai Rushes. So saya ada day 1, all the video day 1, dan day 2, all the video day 2. And then kita ada buat satu sequence lah, iaitu kita punya timeline. Okay. So semua ada? Ada kan? Ada sir. Alright, okay. Now let's kita continue dalam kita punya bahagian organisation ni. Whenever kita nak masuk, nak start edit. Okay. Normally untuk kita nak continue edit ni, kita ada pelbagai konsep editing. Okay, dia bukan ada macam a specific way of edit. Okay, so dia depends on pada kita punya own preferences lah. Okay, dan juga depends pada what kind of software kita guna. Ada setengah orang, apa yang dia buat adalah dia jenis suka shoot by scene. Shoot by scene maksudnya dia akan ikut scene 1 kat mana, scene 2 kat mana, scene 3 dia sudah siap. So jadi bila dia masukkan dalam scene footage, dia akan terus dapat the numbers lah, 1, 2, 3, 4 sampailah apa dia punya scene last kali. So that one kita boleh consider as a linear punya footage lah. Linear punya footage maksudnya dia dah tahu dah, footage pertama adalah scene pertama, footage kedua adalah scene kedua, sampailah habis. Okay. Ada setengah orang pula dia akan jenis yang non-linear. Non-linear adalah berkemungkinan dia shooting by location ataupun dia shooting by date. So kalau shooting by location, maybe berkemungkinan ada certain location tu dia ada 2-3 scene yang berbeza. Scene 3, scene 5, scene 9 dekat location yang pertama. Manakala location kedua tu maybe ada satu scene sahaja. So dia akan ada folder by scene, macam itu saya bagi tahu lah. Dan ada juga yang shoot by day. Macam saya shoot by day lah. Okay, day 1, day 2, day 3, day 4. Sebab situ lebih mudah untuk saya nak organize dan saya tahu shot ni kat mana. Tapi storyboard dan juga kita punya continuation ataupun continuity punya list memang dah ada. Kita dah tahu, okay, shot ni, scene ni adalah shot apa, scene ni adalah shot apa, scene ni adalah shot apa. That's why benda-benda tu kita akan menggunakan clapperboard. Clapperboard tu bukan sekadar untuk kita ketuk je bagi dia berbunyi, tapi selain daripada untuk kita nak remarks dia untuk audio nak synchroniskan balik, kita punya clapperboard tu adalah untuk menulis kita punya kita punya scene, supaya nanti apabila orang tengok the first footage tu, orang akan nampak pada skrin tu, oh ni adalah shot 3 scene 3 take 2 shot 1, something like that. So kita akan tahu, tengok dekat pada kita punya kertas tu, kita dah tahu dah, okay, scene ni kita nak pakai, shot ni kita pakai, shot ni kita nak pakai. Alright, okay. So itu depends lah, macam saya bagi tahu, dia depends lah. Okay, now bila kita nak start masuk editing, normally apa yang orang suka buat adalah dia akan pergi kat sini, dia akan ambil semua ni, lepas tu dia akan dump terus dekat atas timeline macam tu. Bam, dia terus macam tu. Betul? Kebanyakannya orang saya rasa banyak buat macam tu. Betul tak? Ada sini yang mengamalkan macam tu ke? Ada antara you guys? Ada juga sir. Ada juga okey. Dia tak salah, jangan risau. Dia tak salah. Boleh buat macam tu. Okey. Cuma adalah kita nak tengok the proper way on how, macam mana kita nak buat. Alright. Okey. So dia tak salah kita dump terus macam ni pun. Saya pun memang selalu juga. Saya ambil ni, saya ambil scene 2, lepas tu saya dump terus scene 2, scene 2. Okey. Alright. Okey. So dia depends macam mana on how kita nak edit lah. Alright. Okey. So normally apa yang saya buat, bila saya dah tahu, sebab scene 1 saya ni normally akan day 1 saya ni, saya susun by day. Okay.
Normally day satu saya ni adalah satu scene. So jadi saya always akan campak dulu siap-siap kat dalam ni. Okay. Dan saya akan scroll back. Saya akan scroll, saya akan tengok. Okay, apa scene saya ni berkaitan tentang apa, macam mana dan sebagainya. Alright, okay, dia punya flow dia. Okay. So ada setengah orang dia tak nak buat macam tu. Dia akan buat okay, main shot adalah apa. Sebab sekarang tengok ini adalah tight shot. Ini adalah close up, medium close up, ini adalah close up. This one adalah wide shot. So this one adalah wide shot. So ada 2 kali wide shot kat situ. Lepas tu kita ada yang this one, okay, wide shot dan juga double wide shot. Okay, so maksudnya dia 2 lah scene yang sama. So maybe yang ni saya tak buang ke dan sebagainya, ataupun kita nak ada. Alright, okay. So apa yang kita nak buat adalah, okay, so now kita nak tengok macam mana kita nak start edit kita punya video. Alright, okay. So dia ada pelbagai cara untuk kita edit. Alright, okay. So bila kita menggunakan Adobe Premiere, so Adobe Premiere ni bagus. Dia dah mula moving forward towards sama macam Apple buat lah. Okay, yang di mana kalau perasan dekat atas ni, on top ni, dia dah susun siap-siap. Okay, this one, after this is what, after this what, after this what, after this what, after this what, and the last one adalah apa. Dia dah susun siap. So kita ikut dia punya flow je. Tak payah kita nak jump. Melainkan kalau kita dah tahu what exactly kita nak buat, so kita boleh jump edit lah. Okay, so kalau macam dalam Final Cut Pro, dia ada penyusunan. Okay, mula letak footage, lepas tu masuk ni, bubuh grafik, masukkan sound, then ni betul last kali baru render. So dia ikut by flow. Jadi lebih mudah untuk orang nak buat editing berbanding kalau macam dulu, awal-awal dulu Premiere dia tak ada macam ni, dia kosong. So kita kena adakan kita punya own flow, macam mana kita nak edit kita punya footage. So that's why kita kena tahulah, okay, supaya benda ni tidak menjadi, orang kata apa, kalang kabut kepada kita. Tambah-tambah lagi kalau macam for example, if let's say you need the video within a short punya terms lah, okay, maybe semalam habis shooting, besok dah nak kena submit. So malam ni lah you guys kena throw out everything semua untuk buat dan sebagainya. Alright, okay. So normally apa yang saya buat adalah saya tak letak ke semua kat sini. Apa yang saya akan buat, saya akan tengok footage ni one by one. Normally saya dah tahulah dia punya startup dia macam mana dan sebagainya. Alright, okay. So saya nak masukkan saya punya footage. So saya drag this one first dekat saya punya timeline. Okay, this one, the first footage ni. Sebab footage ni adalah footage yang dia berjalan. Alright, okay. So you can drop up you punya footage dekat atas you guys punya timeline. Okay, saya nak tanya, dalam yang ramai-ramai ni, yang awak buat awak punya apa tu, food review alright, okay, yang buat punya food review tu, salah pula, mana ni? Okay, yang buat awak punya food review kan. Okay, berapa ramai yang kat sini shoot lebih daripada satu angle untuk food review awak? Seorang, Hani, lagi Aiman, Siti Khadijah, lagi okay, 3 orang je, Farida, Putra. Alright, okay. So most likely semua orang tahu sebenarnya whenever kita shoot, okay, whenever kita shoot, tambah-tambah lagi kita shoot product review, normally kita akan shoot lebih daripada satu angle. Kenapa kita kena shoot lebih daripada satu angle? Secara basically you guys dah belajar macam mana nak shooting. The more angle, the better the result kita boleh produce. Tapi you guys kena ingat, the more the footage ataupun the more the angle, the more time you guys kena spend untuk shoot benda yang sama 2-3 kali. Alright, okay. Melainkan kalau macam for example, if let's say you have extra equipment, instead of 1 camera you guys ada sampai up to 3 camera, 4 camera, so you set up one time and then you guys one time shoot semua run. Okay, waktu start recording semua run recording. Okay, so that one is the easiest punya part lah. Okay, so the best way adalah apabila kita shooting, kita kalau boleh akan ada multiple shots. Alright, sebab kita nak tahu penyusunan kita supaya orang akan tahu kita punya content kita bagus, penggunaan shots kita memang betul dan sebagainya. Alright, okay. Normally saya akan letak wide shot dulu sebab based on pada story yang saya ada ni. Okay, and then saya tengok lagi. Okay, next is what? Okay, this one is dia dekat traffic light if not mistake. Okay, so saya dump yang traffic light ni kat sini. So dia berjalan dekat sini. Okay, and then dia stop untuk do for traffic light. Okay, so bila dekat traffic light ni, okay, saya akan nampak dia sepatutnya kita boleh zoom dengan lebih detail. Okay, so saya letak sini zoom lebih detail untuk menampakkan dia ni adalah orang kurang upaya, iaitu orang buta. Okay, dengan membawa tongkat. So wide, go wide, and then kita go
medium. Ini adalah wide jugalah, tapi more fokus pada dia lah. And then saya tengok apa lagi yang saya boleh masuk. Okay, ni close up. Okay, and then saya ada satu lagi extremely close up. Okay, extreme close up. So instead of saya bubuh semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya hanya letak 1, 2, 3, 4, 5 footage saja. Saya tidak menggunakan 2 extra footage yang ada kat dalam ni. Maybe sebab ada repetition dekat sini satu. Okay, so dia akan goes like this, medium, wide, lepas tu dia akan close up, and then dia goes to close up terus dekat sini. Alright, okay, medium close up, lepas tu close up. Right, okay. So once kita dah letak kita punya footage, barulah kita akan jump masuk dekat bahagian edit ni. Alright, okay. So apa saya nak you guys buat sekarang ni, cuba ambil footage you, cuba guys masukkan dekat dalam you guys punya timeline sekarang. Okey dah? Dah masukkan footage kat dalam timeline? Ikut susun Dah, ni sir. Dah, sir. Alright. Right, okay. Semua dah masuk footage Dah. Alright, okay. So, dalam awak punya penyusunan footage ni, okay, now kita nak cakap macam mana kita nak susun kita punya footage. Okay, normally ramai orang tak sedar apabila kita nak susun kita punya footage tu, dia nak kata a specific format tak ada, tapi ini adalah more on kepada basically kita cakap berkaitan dengan konsep seperti orang kata apa, normally yang orang akan amalkan lah. Okey, amal dia adalah jadi dua cara. Satu, yang pertama adalah you daripada wide go close up. Lepas tu you tutup balik, pergi balik buka wide. Okey, ada setengah orang dia pergi close up. Lepas tu dia akan pergi medium, lepas tu dia akan pergi establish, lepas tu dia akan pergi ultra wide shot. Okey. So ada setengah macam tu. Kalau you guys tengok balik kepada filem-filem yang ada, okey, filem-filem ni kat luar negara tu, filem-filem kat Malaysia, dia orang akan mengamalkan macam tu. Bila scene tu, normally dia akan letak wide dulu. Okey. Dia akan letak wide, okey. Kenapa dia letak wide? Siapa tahu? Why we have a wide shot in dalam kita punya scene? Sama tak macam awak? Awak buat awak punya food review, kenapa awak letak wide? Ke ada yang buat food review dia terus buat close up? Semua review dia adalah close up, tak ada pun wide. Ke? Macam mana? Tak ada, sir. Tak ada, maksudnya awak semua buat close up? Buat wide. Buat wide. Okay, right. Okay, yang lain tu macam mana? Memang buat wide lah? Wide ada, close up. Oh, okay, right. Okay. So, saya nak tanya, kenapa dalam setiap shot kita, wide tu selalu ada? Sedangkan close up tu adalah lebih baik. Tapi kenapa ada wide? Siapa tahu? Apa function wide shot? Kalau dalam movie tu nak tahu location. Alright, betul. Kalau dalam movie, kita nak bagi tahu lokasi kita dekat mana scene tu berlaku. Okay, so dia bagi establish wide shot dulu. Okay, dia tengok, okay, oh sekarang ni berlaku dekat kawasan ni. Okay, sekarang ni berlaku dekat belakang dalam hutan. Okay, sekarang ni berlaku dekat atas bukit. So dia bagi extreme wide shot. Okay, dan lepas tu baru dia akan masuk. Dia akan masuk pergi close up, medium, lepas tu dia akan pergi close up. Alright, okay. So, untuk awak punya footage yang di mana awak buat awak punya food review, kenapa awak punya food review kena pakai wide shot? Mula-mula tu, sebelum kita pergi close up. Tadi kalau dalam filem, kalau wide shot kita nak tunjuk kita punya location. Kalau dalam awak punya ni, macam mana? Rasa-rasanya guna untuk apa awak punya wide shot? Dalam awak punya food review.
Ada siapa boleh share? Maybe ada antara you guys yang tahu ke, Putra tahu ke, Aiman tahu ke. Kenapa dalam awak punya food review awak ada buat white shot? Ke memang tak buat white shot? Ada kan? Tak sure ke? Tak sure. Awak sendiri shoot, awak tak sure Alright. Okay. Dia start dengan long shot. Oh, okay, alright. Okay. Kenapa dalam macam for example whenever kita do interview ke dan sebagainya, ada setengah orang kata half cut. Okay, half cut tu maksudnya kita daripada paras pinggang, muka dan up. Okay, ada setengah orang panggil itu adalah long. Okay. Normally macam for example, kenapa orang buat long? Okay, long shot adalah untuk food review adalah supaya dia boleh tunjuk establish the area yang ada termasuk apa yang dia nak tunjukkan kepada dia punya viewers. Macam for example, whenever you have a food review, normally you guys akan ada packaging dia. Hari tu saya tengok ada siapa ke dia buat food review yang Maggi goreng, mi goreng. Siapa buat mi goreng tu? Mi goreng. Sorry. Nasi, bukan mi goreng ni, nasi Arab mandi. Siapa buat Saya nasi? rasa. Okay. So, bila dalam awak beli nasi ayam mandi tu, awak akan ada pinggan lah awak letak, ataupun awak ada bekas dia letak, ataupun dia ada stiker awak letak semua, supaya bila you buat white shot dekat ketika kita tengah buat review ni, orang akan tahu apa sebenarnya perkakasan barang yang ada dekat depan you. You nak tunjuk apa, orang dah tahu siap-siap. Before kita pergi ekstrim lah, focus on one by one apa yang items kita ada. Okay, itu function dia. Kalau nak tunjukkan lokasi, memang sasar lah orang kata awak akan shoot dekat studio. Okay. So because of kenapa kita ada white shot juga, itu adalah cara permainan kita dalam video ni adalah because of apa? Sebab kita nak menunjukkan keseluruhan. Kalau dalam kita punya dalam kita punya full review nak tunjukkan keseluruhan apa barang-barang yang ada. Kalau kita nak buat video masak pun apa barang-barang yang kita ada, perkakasan dan sebagainya. Sama juga dalam movie, dia nak tunjuk adalah lokasi, apa yang ada ketika tu dan macam mana rupa bentuk bangunan tu dan sebagainya. Alright, okay. Now jump to kita punya next shot, yang di mana dekat shot saya ni saya ada pergi wide, dia tengah berjalan masuk sini, dia berhenti, lepas tu saya ada close up shot. So close up shot saya ada 3 kat sini. Alright. So 1 tangan, 2 adalah medium, ketiga adalah kita pergi extreme close up lah kepada dia punya muka. Alright, okay. So ada 3 dekat sini. So bila saya tengok saya punya ni, saya rasa dia punya penyusunan dia agak pelik. Kenapa Kita pergi wide, lepas tu kita terus jump to extreme close up. And then tiba-tiba kita buka balik jadi medium close up. So dia agak a bit weird. So apa yang kita boleh buat adalah kita ambil yang ni, saya ambil saya punya footage yang this one. Saya tarik, saya drag, saya letak paling belakang sekali. Okay. Why kenapa saya letak belakang? Ini adalah untuk learning purposes saja. Okay. Dia bukan macam for example untuk real dan sebagainya lah. Tapi kalau tengok kena kan. Okay. Oh sekarang saya nampak dia tengah berjalan kat pekan dan dia berhenti nak tunggu traffic light nak seberang. Lepas tu dia tengok dia punya tu okay. Tapi kat keliling dia tak ada orang pun, dia seorang je. Okay. So dia agak confused macam mana dia nak seberang. Lepas tu tunjuk pula dekat tangan dia ada tongkat. Alright, okay. Itu cara penyusunan dia. Alright, okay. Kita kena susun either buka tutup ataupun start dengan tutup kita buka. Dia either way. Dia memang tak ada style lain. Dia memang itu je style dia. Bila opening scene, satu scene kita akan buka dengan wide shot. Lepas tu dalam tu akan ada medium close up, akan ada close up, extreme close up. Lepas tu bila scene tu nak habis, barulah kita akan return balik to original dia, asal dia ada apa. Maybe for example you buat extreme wide shot kepada yang last kali tu. So you guys kena buat lah macam tu. Dia punya flow dia macam tu. Alright, okay. Alright, so bila kita dah dapat kita punya flow, okay, now saya dah dapat saya punya flow. Next apa yang saya nak buat adalah saya nak pergi masuk dekat bahagian editing. Kalau you guys tengok dekat atas, kita ada kita punya toolbar yang atas tu. So ada kat situ nampak ada editing. Okay, so kita klik pada editing, dia akan bawa kita a new interface. A new interface in which, okay, so dekat atas tadi ni kita ada kita punya library, project library. Now these are more on kepada kita punya properties nanti later on bila kita nampak nantilah, you guys akan nampak macam mana dia punya tu. Alright, okay. So dan kita punya database tu ataupun kita punya data tu dia akan letak kat bahagian bawah lah, okay, untuk mudah
maybe capai ke dan sebagainya. Alright, okay. So bila kita tengok pada editing, kita masuk kepada timeline dan you punya timeline tak berubah apa-apa pun. Dia masih yang sama. Okay. Dan lepas tu dia punya flow dia sama, cuma dia resize bagi besar sikit lah. Now kita masuk dekat bahagian editing. So bila kita masuk dekat bahagian editing, apa yang kita kena tahu? Okay. So bila kita masuk dekat bahagian editing, kita kena make sure that apa yang kita plan untuk kita edit tu memang ada dekat dalam kita punya sistem. Okay. Nampak saya kat skrin tak? Ada tak saya punya ni? Apa ni? Adobe Premiere ni. Nampak tak? Ada, sir. Alright, okay. So normally kita akan pergi wide, lepas tu kita akan pergi tutup, okay, tutup, lepas tu betul-betul tutup. So dia buka, daripada buka, dia tutup, nanti bila nak keluar balik dia akan buka balik. Daripada tutup tu dia akan buka balik. Okay, itu adalah the most common lah dalam kita punya editing, cara kita nak buat. Okay, dia punya flow dia. Kalau nanti habis kelas nanti, cuba you try to check mana-mana movie, you guys tengok. Okay, the best way adalah you tengok movie tu jangan buka suara lah. Kalau buka suara kita akan melayan. So tutup suara, awak tengok footage je. Awak tengok macam mana penyusunan. Okay, lepas ni shot apa, lepas ni shot apa, lepas ni shot apa, lepas ni shot apa. So bila dia nak shoot tu dia tahu, okay, lepas ni aku nak pakai shot medium. Pump dia shoot medium. Lepas ni aku nak pakai shot ending, aku nak pakai shot untuk extreme close up. So pump bagi extreme close up yang untuk ending dia macam mana dan sebagainya. Alright, okay. So ada setengah orang dia lebih prefer untuk kita buat layer by layer. Okay, tahu layer by layer? Tahu tak layer by layer? Layer by layer bermaksud kalau kita ada footage lain, katalah for example antara transition dekat sini, okay, antara transition dekat sini dengan dia jumpa orang dekat bank lah, sebenarnya dia jumpa orang dekat bank tau. Okay, so dekat sini normally ada orang dia suka buat macam tau. Dia ambil ni, ni footage yang nak kena tu, so ambil dia letak di atas, in between. Okay, di atas. Okay, in between. Okay, adakah dia menjadi satu kesalahan? Tidak, dia tak menjadi kesalahan apa-apa pun. Okay, kenapa tak dia menjadi kesalahan apa-apa? Sebab dia tak ada efek apa-apa pun pada kita punya timeline. Okay, so you guys boleh stack ni video ni sampai 99 layer. So you bayangkanlah, sekarang ni kalau kita letak 5-6 pun you dah pening kepala. Bayangkan orang yang boleh edit sampai 99 layer. Okay, layer tu maksudnya kita naik. So saya ambil ni, saya drag, saya naik lagi. Tu saya ambil ni, saya drag, saya naik lagi. So dia akan jadi banyak sampailah atas. Alright, okay. So kenapa kita tak buat macam tu? Sebab itu akan menyusahkan orang lah sebenarnya. Secara logik dia akan menyusahkan orang. So kita tak nak benda ni akan menyusahkan orang. Kita nak maintain je dia punya flow dia macam mana. Alright, okay. So far okay, boleh? Boleh follow? Boleh. Jalan semua okay? Boleh? Okay, sir. Boleh, sir. Alright, okay. So, katalah for example saya tak nak buat ni yang layer banyak-banyak ni, saya biarkan dulu. Alright, okay. So saya maintain yang original ni. These are the original lah. Okay. So now how we gonna cut? Macam mana kita nak potong? Alright, okay. So even kalau macam you guys dah belajar pun kadang-kadang kita lupa sebab apa? Kita intends to mix out everything lah. Okay. So saya dah buat macam ni. Okay. So bila saya dah buat macam ni, kita tengok macam mana what kind of shot yang kita nak susun. Okay. So this one. Okay. So dekat sini dia berjalan. So saya akan tekan cut. Okay. Cut tu awak boleh tekan huruf C. Okay. Awak akan jumpa ada satu razor blade. Awak akan nampak ada macam pisau blade lah. Okay. So you guys boleh tekan dekat line ni. Ini kita punya line lah. Okay. Tekan pada line tu. Okay. So maksudnya dia ada dekat dengan you lah. So next apa yang kita buat, kita nampak kita ada lebihan dekat depan ni. So mana-mana lebihan tu you guys boleh delete lah. Alright, okay, then you guys go to another punya scene. Okay, so dia berjalan, dia berhenti. So saya tekan C, saya delete. Saya maksudnya bukan delete, habis lah. Saya select special punya ni lah, special punya zip dekat kita punya ni. Right, okay. So this one
dia berjalan. Faham? Okay. Yang ni kita tak nak. Okay, yang this one. So kita tekan ni. Sorry. Alright, kita tekan ni dan kita tekan delete. Alright, okay. So kita potong lagi yang di sini. Cut. Lepas tu saya akan tekan delete. Alright, okay. So now you have ada balance 2 3 lagi lah. Okay, macam mana kita nak buat. So kalau macam ni kita tak perlu ambil sampai semua. Alright, okay, ini pun tak perlu ambil semua. Okay, ini pun tak perlu ambil semua. Dan hujung saya ada budak peluk. So adakah berkemungkinan dia ni akan balik dengan budak ni? Kita tak tahulah. Okay. So sekarang ni apa saya nak you guys buat? Masukkan video you dekat timeline. Susun based on you guys punya video. Okay. Lepas tu you guys boleh start potong mana you guys rasa yang macam tak bersesuaian untuk you guys letak dekat you guys punya footage tu. Alright, okay? Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Cuba try lu edit. Potong sikit-sikit. Okay dah, boleh kita continue? Boleh sir. Right.
Okay. Normally, once kita dah buat edit ni, okay. Okay, kita dah potong sikit-sikit lah. Okay. Okay, keseluruhan ni, okay, keseluruhan proses ni, kita kenalikan dia sebagai offline editing. Okay. Susun footage dan potong sikit-sikit tu kita kenali sebagai offline editing. Okay. So apakah yang dimaksud dengan offline editing? Offline editing adalah di mana kita meletakkan kita punya footage, menyusunkan kita punya footage. Okay. Tanpa orang kata apa mengedit lebih-lebih lah. Maksudnya kita buat orang kata apa a very precise punya editing, ataupun kita dah start masuk kita punya color lah, kita dah start masuk effects lah, tak. Jadi maksudnya ni baru rough. Ada setengah orang kata panggil rough edit. Betul? Ada setengah orang kata panggil rough edit. Okay, kalau dalam industri betul dia akan panggil sebagai offline. Offline tu maksudnya kita buat editing biasa saja dulu tanpa potong secara spesifik. Sebab apa? Selalunya director akan ada sebelah kita apabila kita buat editing. Tapi sebab awak dah menjadi kebiasaan, awak lah edit, awak lah shoot, awak lah direct. So jadi kita pun dah tahulah flow dia macam mana. Tapi basically bila kita pergi ke industri, diorang memang ada editor, yang sebelah editor tu nanti akan ada director yang akan tengok macam mana kita edit, dekat mana kita punya cutting point. Alright, okay. So benda ni, proses ni kita kenali sebagai offline. Offline tu bukan maksudnya kita tak ada connect internet, tak. Maksudnya kita edit tanpa orang kata apa, precise punya editing. Tak ada kita buat heavy punya, just kita susun je supaya kita nampak kita punya flow cerita kita ni macam mana, betul ke tak betul, logik ke tak logik. Itu kita panggil offline. That's why normally kalau pergi shooting, selalunya saya akan bawa saya punya editor sekali lah untuk pergi shooting. Function dia bukan untuk membuang masa dia, function dia untuk dia mengetahui sebenarnya what kind of shooting yang kita tengah buat dan macam mana dia nak kena fikir bila dia nak kena edit nanti. Macam baru-baru ni saya ada buat projek iklan. So saya panggil editor saya untuk join. Okay, dan bagusnya apabila editor tu ada, bila shot tu saya dah take shot tu, saya akan tanya dia, kau capable ke tak capable untuk edit yang macam ni? Lepas tu dia kata okey, tak boleh. So saya kena reshoot balik yang lain. Sebab saya saya nak saya punya ending product saya tu nampak perfect lah. Sebab kita nak hantar pergi bagi klien kan. So kita kena make sure kita punya set, kita punya editing tu kena perfect lah. Dan kita punya shooting tu pun kena perfect. Sebab kita tak nak pergi reshoot balik. Alright, okay. So bila kita dah shooting ni, kita dah buat offline ni semua, dah settle, kita susun ni, barulah kita tengok the next step dia adalah apa? Color, effect, audio dan grafik. Okay. Tak semestinya kita akan terus pergi ke color. Okay. You guys boleh start dengan effect, audio. Tapi sebenarnya inilah dia punya flow dia lah. Okay. Dia punya flow. Alright. Okay. So kita dah ada dekat sini, katalah for example director dah sampai dan sebagainya. Lepas tu you guys nak masukkan you guys punya transition. Okay. Okay. So nak masuk transition, dia kata, sir kat mana sini saya nak tengok saya punya transition? Memang tak ada transition, sebab transition ni sepatutnya dia akan keluar kat sebelah sini. So tapi jangan risau, you guys boleh pergi dekat Windows. Windows kalau you guys perasan dia ada ni, dia ada effects. Dia tak, awak cari transition memang tak jumpa sebab transition tu dah ada effects. So kalau tengok dekat sini, dia dah ada sini. Dia dah tick. Maksudnya tick tu maksudnya benda tu ada. Tapi kita tak jumpa. So kita boleh je pakai yang atas ni. No need to worry, audio, grafik dan sebagainya. Okay, macam saya punya flow, apa yang saya suka buat adalah saya suka buat dulu semua susun, last kali baru saya akan color. Saya akan macam tu. Maksudnya for example now saya akan pergi ke saya punya, maybe for example this is color, saya akan pergi ke effects ataupun saya boleh masuk audio. Bila saya pergi effects, baru dia akan tukar kita punya flow system kita dah jadi lain. Dekat sebelah kanan ni awak akan nampak ada kita punya effects untuk audio dan juga after effects dekat sini. Awak tengok. Cuba try tengok. Ada tak kalau kita tekan kepada tab effects? Jadi tak? Ya, jadi sir. Jadi alright, okay. So bila kita masuk tab effects ni, dekat effects ni lah kita nak cari kita punya transition. Okay, dekat sini kalau tengok, dia ada preset, dia ada lumetri preset, dia ada audio effects, dia ada audio transition.
video effects, video transition. So kita klik pada video transition. Awak nampak macam mana dia well organized. Dia tak crumplekan semua. Dia well organized. So dia nak do the same thing on kita punya left hand side. Okay. Dia nak bagi semua well organized supaya senang orang datang untuk ambil license lah, sebab yang tepi ni adalah untuk ambil license lah. Okay. Yang untuk footage kita tengok. Okay. So kalau tengok kat sini kita ada transition. Lepas tu kita ada motion, dissolve, immersive video, iris, pitch peel, side, wipe dan juga zoom lah. Okay. Macam mana kita nak pilih the best transition yang sesuai? Siapa tahu? What is the best transition? Putra ke? Aiman ke? Amin ke? Siapa tahu? What? Ikut keadaan je. Ikut keadaan, seperti contoh? Kalau macam saya untuk establish, untuk awal-awal saya suka pakai deep to white or deep to black. Okay, itu yang awal lah, opening lah. So in between shots tu dengan nak masuk shot, selalunya awak akan pakai apa? Saya selalu pakai satu je, film dissolve. Film dissolve. Alright, okay. Thank you. Okay, good. Alright, okay. Ada setengah orang dia suka pakai satu je. Okay, kenapa dia nak nampakkan konsistensi antara setiap satu shot punya perubahan. Betul. Okay, tak jadi masalah. Ada setengah orang dia suka divide. Divide maksudnya okay, antara scene nak pergi jump kepada scene, dia orang akan guna this kind of punya effects. Antara apa tu yang scene-scene biasa, dia akan gunakan normal punya effects. Dia tak akan pakai spesifik. Tapi kalau kita tengok yang memang common, yang memang ada dekat dalam mana-mana software, kita ada dissolve, okey. Lepas tu kita akan ada pitch peel, lepas tu kita ada apa ni, slide dan juga wipe, dan zoom ni pun ada jugalah. So kita ada lebih daripada 4 kita punya tu. Okay. So cuma dalam ni video transition ni awak nampak ada 3D motion, dissolve, immersive video, iris, pitch peel, slide dan wipe dan juga zoom lah. Okay. So normally yang akan sangkut adalah apabila kita berada dekat bahagian this one, dissolve, yang di mana kita nak bagi pada editor lah. Editor kata selalu sangat pakai dissolve ni, kita nak pakai yang lain, boleh tak? Boleh, you guys boleh combine, tak jadi masalah. Nak buat kotak-kotak boleh, dia pusing-pusing boleh, nak buat macam orang tarik apa tu, page pun boleh. Okay, tak ada masalah. Cuma yang penting kita kena tahu what kind of editing yang kita nak apply, macam mana. Okay, saya tunjuk So these are the shots yang daripada this one, faces, kita terus jump pergi kepada dia punya tangan. So katalah for example saya ambil dissolve dekat sini. So dissolve dia ada banyak-banyak dissolve. Okay. So saya select the most, memang selalu orang guna adalah this, kita panggil sebagai mana saya punya ni. Okay, jap saya zoom sikit supaya awak nampak. Okay. Kalau awak tengok kat situ, mana tadi? Okay. So kalau kita tengok kat sini, bila saya masukkan saya punya dissolve dekat sini, awak tengok sini. Okay, dia terus jump masuk sana. Okay, boleh, tak jadi masalah. Okay, tapi kita akan nampak dia macam flat. Kenapa? Sebab kedua-dua shot tu adalah, dia adalah non-mover punya. Kita fokuskan pada facial expression saja. Alright, okay. So kalau kita tak nak tu, kita boleh klik pada kita punya apa tu, kita punya effects, okay, sampai dia menyala. Lepas tu dia tekan je delete, nanti dia akan delete sendiri. Memang kata apa, the best way lah untuk kita apa ni gunakan. Okay. So these are the flow lah. Dia sebenarnya tak ada specific flow. Dia tengok yang mana bersesuaian dengan kita. So jadi saya lebih prefer this kind of punya ni. Even though 3D pun kadang-kadang saya bawa naik atas juga untuk buat edit dan sebagainya lah. Alright, okay. So kita dah ada penyusunan kita macam ni, susun settle. Okay, now kita berada di tab effects. Kita bolehlah dekat sini dalam masa yang sama juga kita bagi effects kalau kita are planning to do some effects. Okay, kalau kita tak ada dan kita tak perlu, dekat sini lah juga kalau you guys nak buat some, orang kata apa,
minor touch up dekat artis ke, kenapa sebab artis tak make up betul ke sebagainya, okey kat sini you guys boleh masukkan jugalah. Okey, supaya dia well balanced dan tahu macam mana okey yang shot-shot yang kita nak guna tu. Alright, okey. Okey, kata tadi macam Putra kata dia guna apa tu dissolve tadi. Okey. So saya ambil cross dissolve ni, okey, dia ada deep to black boleh, deep to white boleh, ni memang ada. So saya ambil cross dissolve, saya letak dekat yang tengah-tengah ni. Saya ambil cross dissolve lagi, saya letak kat tengah-tengah ni. So kira ada 4 bahagian ke 5 bahagian lah untuk saya letak ni, dan saya letak lagi sekali untuk yang ujung ni. Opening dengan closing ni saya tak nak sentuh lah. Itu adalah the base kata apa selalu kita buat lah Alright, okay, now saya punya ion tu dekat sini. Okay, now saya punya kereta tengok so dia jalan nampak tak dia punya ni tak ada. Lepas tu because of kereta tu terlampau laju, baru you perasan ada orang kat sini. Tengok lagi sekali dekat masuk. Okey, baru nampak orang. Kalau kita calculate ni sebenarnya lebih 6 saat ni, ataupun lebih seminit 2 minit untuk hantar buku ataupun baju awal pagi. Okey, dia dah masuk sini. Okey, dia cross dissolve juga. Okey. Okey, kau relax je mana? Orang banyak sekali yang Okey, dah masuk. Right. Okey. Untuk bahagian yang ni, antara medium nak pergi ke close up ni, normally boleh kita pakai yang dissolve ni lah. Tapi selalunya orang akan buat straight cut. Straight cut ni maksud tak bubuh, dia akan terus daripada sini dia akan jump pergi the next scene. Okey. So kalau kita pakai yang macam tu, kita save lah. In case kalau ada apa benda, kita ada kita punya footage backup. Dekat situ lah. Okey. Kalau macam sekarang ada orang dia suka buat macam tadi saya kata dia suka buat straight cut. So macam ni for example, saya buat straight cut, saya buang ini. Okey. So daripada sini, okey, yang dia okey, dia tinggal dia tunggu, lepas tu dia terus pergi itu. Lepas tu maybe dekat sini ada satu skrip lah awak kata, dengan itu kesihanilah pakcik ni sebab dia adalah seorang manusia yang tidak berkemampuan untuk berjalan. Maybe something like that. So you nak create that orang kata apa feel ataupun that punya attractiveness pada you guys punya cerita. You guys boleh maintain this cross off. Kalau tak ada, you guys boleh cabut terus. Okay, dan kita akan dapat direct lah. Okay, so saya try je, saya cuba dulu. Saya tekan ni delete dan saya pergi dekat sini, dan bila saya playback balik saya tengok tak ada, dia tak ada. So jadi macam mana kita nak buat, sebab kat sini pun dia dah story jugalah. Ni straight cut, ini straight cut. Okay. Alright, okay, sekarang semua okay boleh? Boleh tak? Boleh sir. Alright, okay, now apa nak kena buat adalah pergi dekat bahagian effects ni, pergi tengok dekat yang bahagian video transition saja dulu lain jangan tengok. Tengok video transition, you guys ada dissolve, you guys ada 3D, you guys ada immersive video, okay? So you guys tengok dekat dalam bawah tab video transition tu. So ada macam-macam. Nak buat orang buka pages pun boleh dan sebagainya, okay? So apa saya nak you guys buat, apply dulu all this transition, later on nanti kita continue balik. Kita go for break terus. Okay, so sekarang 10.50. So kita go for break, kita balik dalam pukul 11 5 minit ke something like that. Alright, okay, boleh? Boleh kan? Alright, okay. Pergi dulu. Bancuh kopi dulu.
Okay. Siapa tak ada Anissa tak ada Anissa tak ada, Amin tak ada. Betul? Betul tak? Ya, sir. Betul. Anissa duduk dengan siapa Bukan duduk dengan awak Tidak, sir. Tak tahu. Apa dia? Tidak tahu, sir. Dia dengan siapa? Duduk dengan siapa? Amin dengan siapa Amin duduk sendiri ke apa? Dia duduk rumah atas bukit. Ha? Pergi sendiri ke? Duduk rumah atas bukit? Bukit kat mana? Yang hujung sana tu, sir. Hujung. Hujung mana? Dekat sini tu. Yang dekat tempat orang selalu jogging tu? Sana tu, sir. Tapi dia sekali yang padang belakang hujung sana tu. Oh. Yang rumah setingkat tu Itu, sir. Alright. Dia tahu kan ada kelas? Tak pastilah. Tahu kot. Okay, alright. Okay, boleh kita continue? Boleh, sir. Alright, okay. So, kita sambung. Okay, now. Tadi masa kita buat rough cut tu, kita masukkan kita punya yang transition saja dulu. Yang lain effect yang kita masuk lagi kita masukkan transition dulu. Okay. So normally macam saya buat ni, saya tak masukkan transition kat sini sebab saya nak dia buat straight cut lah. Okay, straight cut dekat sini. Alright, okay. So lepas dapat kita punya straight cut dekat situ, yang kita punya effect ni tadi semua, okay, dah settle tu semua, barulah kita buat a proper editing lah. Proper editing maksudnya kita cut betul dan sebagainya. Maybe dekat sini saya tak nak masukkan saya punya sound. Okay, saya tak nak ada sound dekat sini. So apa yang saya boleh buat, saya select semua, saya right click, okay, and then saya pergi dekat sini, unlink ni. Okay, saya klik pada unlink ni. Unlink ni bermaksud saya nak unlinkkan antara sound dengan saya punya footage. Okay, ini adalah untuk step lah kalau you guys tak nak pakai footage yang sound yang saya ada lah. Okay, saya nak unlinkkan dia. Bila saya unlink, so dia tak combine, dia boleh jadi single-single, nampak? Now audio dan video adalah single-single punya entity lah. So saya boleh select audio, saya boleh delete terus audio. So saya tinggal saya punya footage sahaja. Okay, so basically saya ada saya punya footage kat sini lah. Saya boleh scrub terus. So saya ada saya punya footage clean dekat sini. Alright, okay. So dia berjalan daripada sini dan sebagainya, pak terus kat sini. Right. Okay. Amin ataupun Amin pula, sorry. Siapa tadi? Putra ataupun Aiman. Selalunya kalau awak edit, berapa lama awak setkan untuk satu-satu footage tu dalam kita punya timeline ni? Keadaan sir. Keadaan contoh seperti kalau establish maybe 2-3 second. 2-3 second. Alright. Okay, and the rest tu? And the rest maybe kalau tak ada dialog maybe 2 second pun, 3 second pun cukup dah kot. Okay, right. Okay. So, dalam kita punya filem, okay, dalam kita punya film industry ataupun kita punya drama industry, okay, the best timing ataupun the best duration yang kita nak kena letak dalam kita punya shots okay, apa-apa kita punya shots, melainkan shots tu adalah shot yang ada camera movement. Camera movement maksudnya katalah macam for example saya panning dalam masa sama, saya daripada top shot saya turun ke bawah. Maksudnya daripada top turun dalam masa sama dia panning. Okey.
itu maybe akan ambil maybe for example 6 second. Okay, 6 second saya akan leave 6 second. So tapi the best timing adalah untuk orang kata yang shot yang macam simple shot ni lah, yang there was no movement, camera stack dan sebagainya, dia akan, kita boleh letak antara 4 second 3 second, 4 second 3 second. So every 4 second dengan 3 second tu you dah kena start cut. Okay, kalau you guys nak tengok, cuba you guys pergi tengok kat movie, tengok drama. Sementara tengok drama tu lah, you guys boleh calculate 1, 2, 3 mesti dia tukar shot, 1, 2, 3 mesti dia tukar shot. Okay, selalu jalan filem tu dia punya format dia akan letak macam tu, 4 second atau 3 second, 4 second atau 3 second. Sebab itu adalah the best calculation timing untuk kita meletakkan satu-satu shot sebelum kita jump into another shots. Melainkan tadi macam saya bagi tu melainkan kalau shots awak tu ada camera movement yang memerlukan kita untuk starting point dengan ending point. Starting point dia macam for example, katalah for example saya ada main, saya starting dengan orang yang ni lah. Awak tengok saya punya saya punya cast tu. So maybe saya nak buat dia adalah saya nak buat jeep shots. Okay, so jeep shot daripada depan saya nak angkat naik ke atas. So the ending adalah top shot. So duration top shot tu adalah for example 6 second. So dia akan naik lah, crane tu akan naik sampai atas, pump 6 saat. Lepas tu saya akan cut. Lepas tu dia akan masuk lah 3 second 4 second, 3 second 4 second, 3 second 4 second. Nanti you guys tengok lah. Dia nak kata ada a specific rules on that, memang tak ada. Tapi mostly dalam drama ataupun filem, kalau you guys tengok lah, okay, memang dia orang akan gunakan count timer atau antara 3 dengan 4 saat je untuk satu-satu shots. Okay, so apa yang saya selalu buat adalah di mana, kalau ini adalah shot yang very flat punya shot lah, so apa saya akan buat, maybe dekat sini saya akan drop. Macam tadi Putra apa beritahu, kalau ada shots yang ni memerlukan kita punya voice over, memerlukan panjang, kita boleh drag panjang. Sebab voice over tu akan jadi sebagai satu backup ataupun attraction orang, untuk orang supaya tak boring tengok shots yang kosong macam ni. Alright, okay. So since saya tak ada apa-apa voice over, saya akan calculate dekat sini. So macam for example 4 second 3 second, this one is 4 second So 1 2 3 4, bila ngam-ngam 4 second dia terus appear keseluruhan dia dekat dalam ni. So dan dekat sini saya boleh cut dekat sini Ini saya nak buat a proper cut Kita masukkan a proper cut dekat sini. Alright, okay. So drag ni dekat depan. Lepas tu yang ni pun saya nak buat 4 second. Okay, 1 2 3 4. Okay, so 4 dia tadi, kalau perasan 4 tu dekat kereta ni lalu ni, nampak ni kereta ni lalu. So kereta ni saya boleh jadikan dia sebagai transition. Instead of saya berbual transition, saya boleh letak kereta ni sebagai transition. Masa dia black hitam ni, sekejap saya zoom sikit, zoom. So saya letak dia okay at this side. Okay, dan saya boleh cut dekat sini. Alright, because the next shot saya adalah di mana dia akan appear dekat sini. Alright, okay. So tengok macam mana dia punya transition dia. Okay, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nampak? Awak perasan tak transition tu? Pump, dia terus masuk situ. Okay. So ada setengah orang dia suka buat that kind of punya format. Dia ada something yang dia terus pump terus masuk tanpa berbau transition. Dia dah ada. Okay. So bila masuk sini, okay. So 1 2 3 4, 1 2 3 4, pump. So saya cut dekat sini. Alright. And then this one saya cut. Okay, saya bring this one forward. Okay. So now saya ada lagi balance 2 shots dekat sini. So saya drag 1 2 3. Okay, so ada blur dekat situ Kalau perasan, okay, dia ada blur kat situ. Alright, okay. So maybe saya nak start daripada yang blur tu. Alright, sebab nampak shot tu tak cantik. So saya buang depan ni. Saya buang yang depan ni saja. So saya drag this one. I think this one should be 4. 1 2 3. Okay, saya ambil 3 kat sini
And then dia terus jump masuk dekat sini. Dia punya tangan tu 1, 2, 3, 4. Okay, cut dekat situ. Alright. Now saya boleh kata saya dah ada complete saya punya shot yang saya nak tu lah. Okay, now let's kita do the calculation Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nampak? Dia punya calculation dia. So bila kita bagi 3, 4, 3, 4, 3, 4 macam ni, kita punya penonton tak terasa boring. Kenapa shot ni lama sangat? Kenapa tiba-tiba shot ni 6 saat, shot ni 10 saat? Saya perasan kebanyakan ada student yang dia suka buat, dia letak panjang-panjang. Tak apa, kita shoot panjang-panjang, kita nak melambatkan time frame tu. Macam for example katalah masa buat short film tu, lecturer awak kata, "Okey, short film awak kena 3 minit." So bila awak susut, tak sampai 3 minit weh. Kita panjangkan. Jangan buat macam tu So that's why dia kena ada storyboard yang memang dah indicate. Satu shot ni 4 second, satu shot ni 3 second. Dia tak akan pergi jauh. Dia antara 3-4 saat. Dan melainkan kalau ada movement, baru kita letak yang movement tu, kita calculate the movement tu 6 second ataupun 7 second. Jaranglah orang letak sampai 10 second. Jarang sangat orang letak sampai 10 second lah. Tapi you guys boleh tengok lah. Always gunakan you guys punya drama, filem yang you guys tengok tu, jangan sekadar tengok saja, tapi kita learn from them. Saya macam saya bagi tahu saya learn from the TV itself. Ini adalah sedikit kata apa, pengalaman saya belajar dalam industri. Bila saya tanya dengan brother-brother tu cakap, macam mana kita nak tahu ni? Dia kata, okey, kau tengok filem, kau calculate. Kau tengok filem, kau calculate. Selalu macam tu lah saya tanya dengan dia orang. Cakap, okey, kau pergi filem, kau jangan tengok filem je, kau calculate. That's why kadang-kadang bila saya pergi tengok wayang dengan wife saya dia kata dia akan bosan tengok wayang dengan saya. Kenapa? Sebab saya suka mencari kesalahan movie tu. Macam okey, kenapa cutting point dia macam ni? Kenapa lampu dia macam ni? Kenapa camera shot dia macam ni? Saya selalu macam tu. Tengok mana-mana movie kenapa macam ni? Selalu macam tu lah. Tapi kalau kita tengok yang filem yang besar-besar, jarang lah kita nampak dia punya dia punya silap dia. Ada 1-2 part je kita akan nampak ada silap. Tapi kalau kita tengok filem-filem yang biasa ni, maybe drama kita, drama Melayu ni, kita boleh nampak lah banyak kesilapan yang memang diorang buat dekat dalam tu. Shot terlampau panjang ataupun shot tu tak konti, ada yang tak synchronize dan sebagainya. Benda tu akan jadi memang akan ada lah. Selalu saya macam tu. That's why kadang-kadang bila saya tengok filem tu, saya suka tengok filem tu 2 kali. The first time saya pergi, ini masa saya dalam film industry, saya tanya dengan diorang, korang buat apa tengok filem tu? Dia suka tengok filem 2-3 kali tau. Dia pergi panggung wayang, dia tengok filem 2 kali. Cakap, korang tak bosan ke tengok wayang tu 2-3 kali? Dia kata tak. First time pergi adalah untuk menikmati wayang tu sendiri. Tengok filem tu betul. Habis tengok. Habis. Yang kedua pergi adalah untuk tengok macam mana dia punya shots. Yang pergi kali ketiga untuk tengok macam mana dia punya setting, dia punya cutting point dan macam mana. Yang keempat adalah dia orang akan pergi memang saja tengok je. Nak tengok kat mana silap. Selalu macam tu. Dan kita belajar daripada dia orang. Okey. So kalau kita tengok banyak-banyak short film, kita tengok banyak movie, kat situ kita belajar daripada dia orang. Macam mana dia orang buat ni, macam mana dia orang buat ni. Dekat situlah kita akan belajar. So one of saya punya sifu yang saya banyak belajar dengan dia adalah Adam. Kalau you guys tahu, kenal Yuna kan? Kenal Yuna. Yuna Liz Zarai. Kenal saya. Kenal kan? Okey. So husband dia tu adalah kawan saya. So dulu kita orang sama dalam satu production. Okay. So memang saya learn a lot from Adam lah. Adam tu adalah adik kepada arwah Ashraf Sinclair. Untuk pengetahuan you guys lah. So kakak dia Aisyah Sinclair. So dia adalah Adam Sinclair. So dia orang 3 brothers lah. Okay. 3 siblings lah. So abang dia Ashraf, dia kakak dia nombor 2 Aisyah, dan dia adalah yang last sekali lah Adam. So masa saya dalam industri, saya dengan Adam, kita orang on the same team. So saya banyak belajar pada dia sebab Adam daripada dia belajar dulu, dia belajar filem.
dia belajar London Film School. So dekat sana dia banyak learn lah. So dia banyak turunkan ilmu daripada saya. Dia kata, kau buat macam ni, kau buat macam ni, kau tengok macam ni, kau tengok macam ni. So learn lah pula. Kalau awak tengok macam mana Adam shoot Yuna punya video clip sekarang ni, semua Yuna punya video clip Adam yang direct. Kalau you guys tengok lah, semua Adam yang direct. So banyak saya belajar pada Adam lah. Okay, macam mana nak shot ni, macam mana nak buat ni, apa nak kena buat ni dan sebagainya. So dia adalah one of the things yang memang saya tanya, kenapa perlu macam ni? Dia kata okay, bila kita buat shot terlampau lama, penonton akan cepat bosan. Bila penonton cepat bosan, kita punya filem tu jadi macam blank. Dia kata, so that's why kalau boleh kita cepatkan pertukaran shot tu. 1, 2, 3, 4 cut, 1, 2, 3, 4 cut, 1, 2, 3, 4 cut. Macam tu awak akan start. Benda yang sama, teknik yang sama di-apply dalam live TV tau. Macam kalau awak tengok bola, awak tengok macam mana-mana konsert, AJL ke, Anugerah Screen ke, ataupun Anugerah Finas yang dia ada buat event live, awak tengok dia punya counting shot dia memang akan jadi macam tu. 1, 2, 3, pop. 1, 2, 3, pop. 1, 2, 3, pop. Dia akan tukar, sentiasa tukar shot. Kenapa? Dia tak nak kita punya audience kita boring on the first phase. Okay, so itu adalah dia punya calculation lah. Tapi jikalau awak ada reason kenapa you nak stay shot tu sampai 6 second, then it's okay. Macam for example, tiba-tiba ada seorang tu akan bercakap dan cara percakapan dia lambat. Dia kata, engkau lah, aku mana tahu macam ni. Kau tahu tak kau macam ni. Maybe dia cakap macam tu. Benda tu you guys boleh stay sampai lebih daripada 4 seconds. Ataupun maybe letak 5 ataupun 6 seconds. That one is okay. If let's say ada something yang benda yang you nak value kan dalam satu-satu shot tu. Alright, okay. So sebenarnya kalau kita nak talk about film ni, macam mana dia punya pengendalian, macam mana orang kata apa, delivering filem ni sangat-sangat panjang lah. Awak kena masuk satu kelas filem, baru kita akan dapat orang kata apa, mengkaji ataupun belajar sebenarnya filem language tu apa. Kita tak ada kelas filem kan? Dekat USAS tak ada kelas filem kan? Yang awak ada, Tak ada, sir. yang awak ada apa tu, sinematografi, pengecaraan dan sinematografi, betul pengarahan dan sinematografi, betul? Pengajian filem ada tu? Pengajian filem ada? Ada, Misara je. Oh, Misara. Dia ada ajar apa dalam tu? Kaji filem lah, study usah filem. Apa yang awak study? Apa yang awak study dalam filem? Pasal era filem, Okey, lagi? daripada dari segi Hollywood sampai ke Bollywood punya studio. Okey. Lepas tu equipment zaman dulu dengan zaman sekarang. Oh, okey, maksudnya in terms of hardware lah. Okey, film language tu belajar tak? Film study awak belajar. Dalam film study tu ada tak dia selitkan film language? Kalau macam contoh, kalau zaman Bollywood dia ada dia punya style, Okay. dan zaman Hollywood dia ada dia punya style. Okey, betul. Right. Okey. So maybe dia ada selitkan sikit lah film language dalam tu. Tapi kalau kita nak belajar betul film language ni, dia akan ambil masa maksudnya satu semester lah untuk you guys belajar film language. Dan film language tu saya beritahu dia macam kita belajar sastra tau. Kan dulu masa awak tingkatan 5, kan awak ada belajar sastra yang kena hafal buku apa tu, yang ada buku apa tu, buku-buku yang novel kena baca, kesastraan kita punya Melayu ni. Macam ayat sastra kita punya peribahasa, apa maksud peribahasa kita, tu kan. Dia sama gak macam film language. So Adam ni dulu dia kat London Film School, dia ada dalam satu subjek tu nama dia film language. Dalam film language tu dia akan ajar kita apa meaning setiap satu shots. Macam for example saya terangkan pada awak. Okay, if this guy coming from right hand side, okay, towards to kita punya center, apa maksud dia dalam kita punya film language? Okay, kalau awak tengok, if this guy standing dekat ujung tu dengan ada tiang-tiang, ada kita punya yang warna putih-putih tu, ada line kuning ni, apa maksud dia? Dalam film language ada tau. Maksud dia apa? Tiba-tiba macam for example ada black car lalu pump keluar dia ni macam mana? Memang dalam film language ada maksud dia. Ada meaning dia. Dia bukan macam simply kita boleh aku nak shot dia macam ni, aku nak shot dia, tak. Dia ada reason dia kenapa kita buat macam tu, ataupun ada reason dia kenapa filem tu shot dia macam tu.
So dia ada satu kita panggil sebagai film language yang kita kena tahu one by one. That's why kalau tengok kebanyakan filem-filem yang besar filem-filem besar macam for example tengok seperti cerita The Lord of the Ring. Pernah tengok The Lord of the Ring? Ke tak tahu The Lord of the Ring tu filem apa? Pernah dengar tak cerita The Lord of the Ring? Pernah saya. Pernah The Lord of the Ring. Kalau you guys tengok cerita The Lord of the Ring ataupun you guys tengok cerita Jurassic Park yang lama tu, and then kalau you guys tengok cerita for example Perfume. Pernah tengok cerita Perfume tak? Nama cerita tu Perfume. Lepas tu dalam kurungan A Story of a Murderer. Kalau tak tahu lah you guys pernah tengok kan cerita Perfume tu. Cerita Perfume tu itu one of a good film lah. Perfume. Kalau cerita Malaysia yang bagus, kalau untuk you guys tengok dalam dia punya film language dia, you guys boleh tengok cerita film language. You guys tengok cerita ni Puteri Gunung Ledang. Okay, ada film language, a very good film language dalam tu. Lepas tu you guys boleh tengok cerita kalau dekat dengan kita lah. Okay, you guys boleh tengok cerita Berlari ke Langit, tak silap saya, iaitu Bron Palare buat. Okay, Berlari ke Langit. Lepas tu you guys boleh tengok cerita saya lupa lah cerita tu. Apa nama filem tu ada 2-3 filem lah. Ada 2-3 filem Malaysia ni yang memang ada filem yang memang ada adaptkan filem language dalam diorang punya filem tu. So dia tahu masuk dia. Okay, kenapa kuda macam for example dalam Lord of the Ring, kenapa kuda tu lari daripada sini ke sini, kenapa kuda tu kena macam ni, kenapa lampu dia kena macam ni, kenapa orang ni kena pegang sword dia sebelah sini. Dia ada filem language yang kita kena belajar. Dia adalah metafor yang kita belajar. Lepas tu baru kita boleh apply. So sekarang ni macam for example kita sebenarnya saya sendiri, okay, saya masih belum pakar dalam filem language. Okay, saya masih lagi belajar dalam filem language. That's why saya selalu tengok filem, nak tengok apa yang dia nak cuba sampaikan, sampai kalau tengok filem language diorang sampai pernah tengok tak cerita Mr Bean? Tahu kan cerita Mr Bean? Okay, awak tengok Mr Bean dengan Charlie Chaplin pernah tengok, tahu kan cerita Charlie Chaplin kan? Tahu saya. Okay, awak tengok filem Charlie Chaplin dan cerita Mr Bean tu diorang tak ada dialog. Diorang tak ada dialog langsung. Tetapi orang faham cerita dia. Orang tahu apa dia nak buat. Orang tahu apa dia nak sampaikan. Sebab apa? Sebab dia punya filem language yang dia apply dalam tu sampai. Okay, apabila shot macam ni, kita kamera ke depan. Apabila nak buat shot macam ni, kita kamera ke belakang. Dia buat macam tu. So dia ada filem language yang you guys kena belajar. So that's why kena adalah kita memahami film language lah. Ada banyak lah benda kalau kita nak cerita pasal film language. Kalau you guys ada time, you guys go through study film language. A very good punya studies kalau you guys nak belajar. Selain daripada film studies tu. Film studies tu pun okay, good, great. You guys akan mengetahui macam mana perbezaan antara Hollywood dulu dengan sekarang punya filem lah. Okay, ada tak dia buat perbincangan dengan group awak? Apa ni Aiman? Apa tu, why kita punya filem makin lama makin teruk? Ada tak discussion tu dibuat dalam awak punya filem study? Ada, tapi mostly pasal bajet lah. Oh, pasal bajet lah. Okay, dia kata filem Malaysia ni barai sebab bajet tak ada lah. Oh yo, macam tu Habis dia Miss Sarah dia cerita based on pada dia punya opinion ke, ataupun dia ambil kira dengan opinion yang awak cerita kat dia, pelajar-pelajar cerita dengan dia? Sharing lah. Oh, sharing lah. Alright. Okay. So jadi bagi semua lah, awak rasa filem Malaysia ni teruk because of budget tak ada lah. Betul? Bajet dah dimanipulate. Okay. Apa bajet dengan apa tadi? Dah dimanipulasi kan? Bajet telah dimanipulasikan. Maksudnya telah dimanipulasikan? Contoh macam, sebab saya pernah tengok livestock Finas. Okay. Time tu sebagai production manager dengan production lah. Okay.
ada masalah isu pasal duit ni, flow duit. Okey, betul. Yang tu lah. So saya tengok mostly pada masalah bajet lah. Oh, so Pada jadi filem Malaysia. okey, so jadi pada pendapat awak lah. Okey, this is your awak punya opinion. Filem Malaysia ni jadi barai because of less budget yang diorang guna. Tak macam filem Hollywood lah 5 million, 6 million, betul? Malaysia ni cheap lah 300,000, 400,000, betul Betul. Betul Alright. Okey. Yang lain macam mana? Apa pendapat awak tentang kenapa filem Malaysia ataupun drama Malaysia ni makin lama makin down? Ada opinion tak nak share? Rasa-rasanya kenapa filem Malaysia ni tak setara ataupun tak setaraf dengan filem-filem luar? Bagi pendapat saya sih, dia orang punya cerita macam klise. Cerita orang Melayu ni klise lah. Oh. Lain? Nak dengar pendapat lain? Awak semua ni selalu tengok filem ni. Shikin, Adriana, apa pendapat awak? Farida, Aiman Rafi'i. Apa pendapat awak tentang filem Malaysia ni? Kenapa filem Malaysia ni dia tak setanding dengan filem-filem luar ataupun drama? Drama Malaysia ni tak setanding dengan drama-drama Korea, dengan drama-drama Jepun. Kenapa? Apa yang awak rasa? Saya nak dengar daripada pendapat awak sendiri. Filem Malaysia ni lebih terikat kepada undang-undang. Undang-undang seperti? Contoh filem Wan Tu Jaga tu, Okay. yang tak boleh masuk dalam Malaysia. Betul? Dia ban. Alright. Okay. Because of that lah. Some of filem macam tu lah. Okay. Alright. Okay. Alright. Lain. Farida, Adriana, kenapa? Rasa-rasa. Udah tidur ke dia orang ni? Belum sah. Oh, belum ada lagi. Ingat kau dah tidur. Fikir. Rasa-rasanya kenapa? Shikin rasa-rasanya? Maklumat yang dia nak sampaikan tak sampai. Okey, kenapa maklumat dia nak sampaikan tak sampai? Dia macam dia dah tamat tapi dia berhenti skrat gitu. Dia dah tamat, lepas tu dia berhenti sekerat. Okey. Puncanya dia berhenti sekerat. Mungkin dia tak tahu nak tamatkan macam mana kot. Oh, dah. Okey. So salah orang yang buat skrip lah. Mungkin juga. Putra macam mana Putra? Personal opinion lah saya. Personal opinion. Ini kita do discussion. Kita nak tengok secara random what you guys think about Malaysian punya film industry. So maybe in future you guys boleh, bila dengar ramai-ramai macam ni, you guys masuk film industry, you guys boleh improve. So apa you rasa? Okay, for personal information opinion, kita punya bakat muda tak diketengahkan sebab mostly on the production kan. Kalau kita cakap director, kita cakap pengarah, mostly dikongkol oleh orang yang berusia. Okay. So bila orang yang berusia ni sometimes dia lambat untuk adapt dekat sekarang punya style, sekarang punya konsep. But dengan bakat muda, kita ada new konsep, kita ada new idea. So ramai je bakat muda yang even ada 2-3 orang kawan saya yang memang dah masuk industri pun memang banyak kali orang cakap macam mana? Di reject. Di reject lah. But diorang punya idea, diorang punya konsep, diorang punya artwork actually more better sebenarnya daripada orang-orang lama lah, kita panggil OL. But itu saya punya personal opinion je lah. Alright. Actually Malaysia kita ramai bakat muda. Alright. Okay, saya faham. Alright, okay. So, one of yang bagi saya pun bersetuju dengan awak lah. Okay. Ramai dalam industri sekarang ni dipegang oleh orang-orang lama. So, bakat-bakat baru susah nak naik atas. Tadi ada juga yang bagi tahu, Aiman bagi tahu
Bajet tak ada. Itu pun adalah one of the orang kata apa, problem lah sebenarnya yang terjadi dalam filem-filem Malaysia ni lah. Alright, okay. Cuma satu je saya nak tanya lah. Masa cerita Badang keluar, pernah tahu kan ada cerita Badang kan? Tahu sir. Okey, tahu kan? Okey. Masa cerita Badang tu keluar, dalam masa yang sama cerita Black Panther pun keluar. Pada orang kata apa, pada time frame yang samalah. Badang tu rilis kat panggung wayang, Black Panther tu pun rilis kat panggung wayang. Okey. Antara dua tu, Badang dengan Black Panther, awak nak tengok yang mana? Black Panther sir. Black Panther. Ada siapa nak tengok Badang tak? Ada siapa-siapa nak tengok Badang? Ke ada yang kat sini memang dia, sir, saya Badang tu pun saya tak tahu. Saya nak tanya, ada tak siapa-siapa sini nak tengok Badang? Tak ada Ke semua prefer tengok Black Panther daripada Badang? Yang lain macam mana? Adakah awak prefer tengok Black Panther? Right. Okay, kenapa awak prefer Black Panther daripada Badang? Yang tadi Putra cakap Black Panther, Aiman pun cakap Black Panther. Kenapa awak prefer Black Panther daripada Badang? Siti Khadijah, kenapa awak prefer Black Panther daripada Badang? Sebab kita tahu cerita Marvel tak pernah disappointed dengan cerita Marvel. Cerita Marvel lah. Right. Okay. Tak rugi. Alright. Okay. Betul. So rugilah kalau kita bayar tiket tengok Badang daripada tu baik tengok Black Panther kan. Right. Betul. Alright. Khadijah apa Khadijah? Khadijah? Okay ke tak ni? Okay. Right. Adriana ada? Adriana? Ke dah tidur? Adriana tak ada lah. Dah tidur lah tu. Okay. Ya, ada sir. Ada? Betul. Ada. Alright. Okay. Okay. Now kita let's talk about Black Panther and Badang lah. Okay. Ni sikit je. Saya tak nak go through lama. Okay, sikit je. Okay, antara Black Panther dengan Badang, most likely orang akan tengok Black Panther. Macam Putra bagi tahu tadi, Marvel ni jarang lah orang kata apa, mengecewakan lah dia punya fans dia. Dia tahu okay, ramai akan tengok Black Panther, so orang akan pergi memang for sure lah. Kalau letak Badang dengan Black Panther, orang akan tengok Black Panther. Right, betul, logically. Okay, saya nak tanyalah, saya bagi tu ke clear Kalau tiba-tiba Datuk Alip tu berlakon Black Panther, awak nak tengok Black Panther ke tak? Tak sir. Kenapa awak tak nak tengok Black Panther kalau Datuk Alip berlakon jadi Black Panther? Bagi kita tahu dia memang tak boleh berlakon. Memang okey, dia Tak jadi. memang dia tak jadi. Okey, lagi apa lagi? Superhero. Okey, alright. Okey. Sebenarnya kenapa saya tanya soalan tu sebenarnya kita sendiri kita ada satu sentimen tau. Ini memang benda ni kita orang always discuss lah. Kenapa Malaysia punya filem, ramai orang kata kenapa Malaysia punya filem tak, kalau nak cerita pasal superhero punya filem, daripada dulu lah, daripada zaman-zaman awak masa sekolah dulu, yang masa Cicak Man keluar dulu. Remember kita ada Cicak Man tu, kita punya superhero kita? Tahu kan? Cicak Man 1, 2 sampai 3 lah, daripada Apek tukar sampai ke Zizan kan? Right, okay. Kenapa Cicak Man kita tu tak setanding dengan superhero yang lain? Kenapa superhero Marvel ni dia naik up dan sebagainya? Kenapa orang? Okay, kita ada satu sentimen dalam kepala kita sebagai orang Malaysia, terutama sekali orang Melayu, yang di mana kalau kita ada super power ataupun orang Melayu ada super power, itu adalah mengarut. Serius mengarut. Awak sendiri pun kalau awak cerita dengan kawan awak cakap, "Weh, aku ada super power, aku boleh terbang." Awak cakap biasa je. Mesti kau ni cuba jangan cakap merepek. Mesti kawan awak cakap macam tu. Kau ni macam gila, kau ni tak betul lah. Orang akan cakap macam tu awak. Sentimen tu memang daripada dulu sampailah sekarang ni. Jikalau kita orang Melayu ada super power, orang akan cakap kita merepek. Tetapi kalau orang Melayu ataupun awak cakap dengan kawan awak, "Weh, aku sebenarnya aku ada belajar ilmu hitam."
Family aku dulu ada scan, ada bela benda scan. Dekat rumah aku ada macam ni. Ataupun awak cakap, oh dekat belakang rumah aku ada hantu, ada ni. Semua orang akan percaya walaupun awak cakap benda tu adalah tipu. Betul ke tak betul? Betul sir. That's why kalau awak tengok, kita punya filem banyak cerita hantu. Dan semua orang percaya cerita hantu orang Malaysia walaupun cerita hantu tu tak betul sebenarnya. Alright. Sebab itu adalah sentimen yang memang susah kita nak lupuskan dalam kepala rakyat Malaysia ni. Kita memang dah startkan dalam kepala kita. Kebanyakan, bukan kita lah, maybe ada setengah-setengah orang yang dah berubah okey. Kita dah always ditanamkan kalau mana-mana manusia yang ada kuasa luar biasa itu adalah menipu orang Malaysia Tapi kalau ada orang luar daripada Malaysia, orang putih ke orang lain yang ada superpower, kita akan rasa wow, ini adalah real. Kita akan rasa macam tu. Okay, that's why kalau bila orang kita cuba nak buat filem dalam bentuk superhero, memang susah nak jadi. Kenapa? Sebab kita punya pemikiran sendiri memang ditakat yang tu. That's why kalau awak perasan banyak filem kita, banyak filem ke arah hantu. Sebab orang lebih prefer untuk tengok dekat apa punya filem. Alright, okay. Itu adalah sentimen memang susah nak ubah. Kita orang pun banyak agak tanyalah kenapa macam ni. Dia kata memang itu adalah sentimen. Macam remember kita ada first filem Police Evo. Remember the Police Evo punya filem tu? Yang sebelum J Revolution tu kan kita ada Police Evo kan. Tahu tak? Police Evo tu a very high dan juga expensive punya filem yang diorang nak sacrifice. Sebab diorang kata kalau filem ni flop memang dia akan rugi besar. Memang akan rugi besar filem tu. Sebab masa tu orang Melayu macam mana boleh orang Melayu nak tengok cerita kita Melayu ni berlawan dengan penjenayah lah, ada lumba kereta lah, semua ni semua ada macam orang tengok kita punya polis kita ni badan tegak, badan sasa, boleh berlawan, boleh ada tu semua kan. Dalam Police Evo kan macam tu kan, dia nak menunjukkan kita boleh macam tu kan. Itu adalah the first diorang punya orang kata trial. Kalau benda tu jadi, baru the rest of the things jadi. Tapi alhamdulillah dia punya target jadi. Itu adalah Astro Shaw punya idea lah. So dia kata okey boleh buat. That's why awak tengok macam mana industri filem dalam penghasilan cerita Police Evo tu, dia mengubah kita punya sentimen tentang polis yang mana kita tak tahu dulu. Lepas tu baru dia start buat Pascal, lepas tu dia buat J Revolutions, lepas tu dia orang buat all those ada filem tu dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita tengah nak revolusi untuk mengubah pemikiran manusia dalam industri filem. Diorang kena faham konsep industri filem adalah filem itu hanyalah rekaan semata-mata. That's why awak tengok dalam Marvel, kita punya Jurassic Park, itu semua rekaan semata-mata. Memang dah bagi tu siap. Itu adalah non-real. Okey, itu rekaan semata-mata. So kita kena accept benda tu as entertainment. Tapi sentimen kita sebagai orang Malaysia sendiri, okey, kita banyak menerima benda tu as real. Okey, real. Benda tu real. Bila kita buat macam, tak mungkin kita ada superhero, tak mungkin kita ada superhero. Yes, sentimen tu kena berubah, kita sendiri kena berubah. Benda tu boleh jadi, baru kita boleh fikir kita nak sama level dengan yang lain tu. Saya tidak mengatakan filem Malaysia ni tidaklah bagus kesemuanya. Ada filem-filem Malaysia yang bagus. Seperti kalau tengok Puteri Gunung Ledang, one of very good film. Dalam tu banyak film language macam saya bagi tahu tadi. Lepas tu kita ada filem Kill, kalau you guys pernah tengok, Kill, Kill. Okey. Saya minta maaf tapi saya lupa nama pengarah dia, tapi a very good pengarah, a very low budget tapi a very good quality. Lepas tu kita ada Arwah Yasmin punya filem, a very good film. Banyak film language dalam tu dia apply dalam tu. Lepas tu yang Want to Jaga tu pun sama, a very good film juga, tapi very less people see that film. Saya tak tahu kenapa. A very good film, memang a very good film, tapi less people untuk see. Okay, kenapa? Sebab kebanyakan orang Malaysia not really datang panggung wayang untuk mentelaah dan memahami filem. Dia orang lebih apa yang kau bagi itu aku terima. That's kalau kita tengok dulu Wan dan Sempit, Hantu Bonceng, lepas tu lagi cerita dos sekarang punya filem yang straightforward punya filem, orang akan tengok, orang akan pergi. Tapi bila kalau filem yang agak untuk kena nak pergi untuk kita memikirkan filem tu masuk dia apa, agak kurang lah untuk orang tengok. Itu kalau filem lah. Belum kita cerita pasal drama lagi. Kenapa drama Melayu tak sampai standard macam drama-drama Korea. Nak kata drama Melayu ni tak buat asi apa tu,
apa ni, orang kata apa, bercinta-bercinta. Saya rasa Korea apa bercinta-cinta. Orang ni apa ni, orang ni bercinta dengan pejabat office ni, office dia tiba-tiba kawan dia dapat tahu semua kan. Sama kan macam drama Melayu. Tapi kenapa drama Melayu ni kurang sikit berbanding dengan drama Korea? So ada setengah orang kata pelakon dia kayu dan sebagainya. And itu sebab saya bagi awak soalan tadi. Jikalau Dato' Alip kita hantar jadi Black Panther, adakah awak akan tengok? Awak sendiri tak nak tengok. Sebab awak tahu tak mungkin orang Melayu ni ada power untuk jadi Black Panther, betul? Reality dia macam tu. Itu yang berlaku lah sebenarnya. Sentimen kita itu pada pandangan saya dan pendapat saya lah. Kita nak ubah sentimen orang susah. That's why sekarang ni bagusnya zaman awak you ada open platform. Zaman saya dulu saya tak ada open platform. Open platform maksudnya saya kena go through one channel saja, iaitu Finas dan TV station. Itu saja saya punya platform. Saya tak ada tempat lain. Nowadays you have open platform. You have YouTube, you have TikTok, you have Netflix. You guys nak buat Netflix, you guys boleh contact direct dengan Netflix. Throw out you guys punya script. Dia setuju, dia akan bagi funding, you shoot. You tahu tak Netflix punya style macam tu? You tak pernah try Netflix Kalau siapa yang rajin buat skrip, yang ada idea, you guys tulis skrip dan proposal, you guys email kepada Netflix. So Netflix akan bagi, sebab Netflix have a very good budget. Diorang sekarang ni Netflix tengah fight dengan Apple TV. Diorang nak buat diorang punya own TV station sendiri. So Netflix banyak produce filem-filem, tapi dia tak ada in-house dia banyak outsource. So apa yang dia akan buat, dia kata okay, they call up all those film makers ni, come out dengan you guys punya script, kita akan go through. If let's say dia orang suka, dia akan bagi budget and then you do all those film. Buat. That's why tengok konten-konten dalam filem Netflix punya channel tu semua bagus-bagus. Kenapa bagus-bagus? Yang Netflix punya series lah. Bukan maksudnya yang luar tu Netflix buat masuk, tak. Netflix punya series, okay. Kalau tengok cerita dia semua bagus yang Netflix punya. Kenapa? Sebab dia tahu yang orang dekat luar ni, macam yang tadi Putra bagi tahu, orang muda ni punya idea lain daripada orang lama-lama. Kalau tengok yang idea yang cerita kat Netflix ni lebih banyak orang kata apa, more to genre kepada the new style of drama dan juga filem. Yang di mana mungkin orang-orang lama takkan boleh terima. Tapi dia kena faham konsep dia. Nowadays drama dengan filem ni adalah kena jurus kepada orang-orang yang macam awak lah. Genre-genre yang kepada awak. Ada tak boleh genre-genre kepada kita orang dah. Kita orang no longer. Maybe kita orang akan boleh buat 1-2 filem, 1-2 drama. Tapi nak fokuskan kepada yang mana the money will grow more adalah kepada orang yang kepada awak ni yang akan tengok ni. Alright, okay? Boleh. Itu sedikit lah tentang kita punya film industry. Ada nak cerita panjang cerita dia nanti kita nak discuss. Alright, okay. Boleh kita kembali sikit lagi sebelum kita sambung the next class nanti kita punya? Boleh? Okay. Now, kita dah sambung kita punya editing kat sini. Okay, kita dah buat kita punya cut ni. Settle lah, saya dah buat ni. Kira maksudnya sekarang ni barulah kita nak buat online cut lah. Ni adalah online lah, online editing. Okay, dah online ni saya dah betulkan ni semua ni. Alright, okay, dah susun clear cut dekat sini. Katalah ini scene pertama. So next saya akan masukkan scene yang kedua lah. Kalau saya ada scene yang kedua, saya masukkan yang scene yang kedua. Sama juga proses dia saya akan buat, and then nanti saya akan combine dekat sini untuk yang ni. Alright, okay. So once kita dah complete all kita punya editing ni, settle semua ni. Alright, ada setengah orang dia suka berbuat atas-atas tau. Buat 2 layer pun boleh, buat 2 layer. Okay, kalau tengok dalam timeline untuk filem-filem tu, tengok boleh layer. Okay, kenapa boleh layer? Maybe atas tu ada layer text, atas tu ada layer 3D graphic dan sebagainya. Kalau Transformers lagi banyak layering dia orang buat. Okay, so once settle benda ni, barulah kita masukkan dekat kita punya audio, kalau kita ada audio. So once kita jump to tab audio ni, cuba jump kepada tab audio ni. Tengok tab audio, jump kepada tab audio. So you guys boleh nampak dekat sebelah kanan ni, Adobe dia dah sediakan a various of lagu-lagu yang ada dekat dalam dia punya library. So kat sini dekat saya ni ada 61,000 okay, result, okay, yang kita boleh play. Okay, so saya letak saya punya ni dekat sini. Okay, dan saya boleh pilih. Kata for example saya nak commercial song, boleh saya play. Tengok lagu dia kena dengan cutting saya.
Nampak? Kena kan? Ngam kan? Okay. So kita try lagu lain. Saya ambil ambient, maybe futuristic synthwave Okay. Tadi saya edit, saya tak masukkan lagu lagi, betul? Kan? Okay. Tapi lagu yang saya play ni boleh ngam dengan footage saya. Sebab itu adalah dia punya calculation yang memang normal kamu kita pakai. Maybe akan ada lari 1-2, tapi kita boleh apply. Okay. Ini adalah stok lagu yang memang ada dalam Adobe punya. I'm not sure that you guys ada. Ada tak macam saya ni? Ada sir. Ada Alright. Okay. Ni for free lah. You guys boleh pakai. Tak ada masalah. Ini adalah copyright free. So you guys boleh pakai. No need to worry. Okay. You guys boleh masuk. Kalau you guys ada lagu sendiri, you guys boleh import dan masuk juga. Alright. Okay. Kalau tak silap saya, sebenarnya dalam kita punya yang audio ni, jikalau kita punya footage ni, awak punya footage kan ada awak punya own voice, betul? Kan? Kalau punya own voice, dekat sini ada 4 setting untuk awak tukar dia punya tu. Kita ada dialog, kita ada background, kita ada music ke pun. Ada tak? Yang mood tak tersilap saya. Ada tak? Ke tak ada? Bila kita tekan sound, nanti dia ada keluar yang mood tu kita nak settingkan dia kepada apa-apa. Ada tak? Ke tak ada? Tak ada Ada ke tak ada? Tak ada Tak ada. Tak ada. Okay, tak apa. Alright. Okay. So, katalah for example, kita dah pilih lagu. So, saya ambil lagu. Saya ambil ni. Tengok. Okay, this one a bit fast. So, saya tengok yang this one. Tengok. Okay. So ada lagu yang kita nak. Sekejap saya scroll. Okay. Tengok ini. Oh pendek je lagu ni, pendek je. Sorry. So tengok ada tak panjang sikit. Okay. Yang ni a bit longer sikit, kita tengok. Boleh masuk. So apa saya buat, saya ambil ni. Sorry. So apa saya buat, saya ambil saya punya lagu ni, saya drag, saya letak dekat bawah ni. Alright, okay. So kita punya lagu dekat sini. Alright. Yang memang saya dah masukkan dekat bahagian bawah ni. Okay, mana saya punya lagu tu ni? Hilang. Sorry. So saya hilang jap. Oh tak ada, tak masuk pun lagi. Tak keluar. Kenapa tak keluar? Okay, supposedly ada keluar lah kita punya sound dekat sini. Nanti saya dah becak balik. Kod saya dia punya file ni ada problem ke? Awak punya boleh drag masuk tak? Sound tu boleh drag masuk tak kat bawah? Dekat bahagian bawah ni, audio ni. Tak boleh tak tu? Tak boleh ke Sepatutnya tak ada masalah. Saya pun pelik. Kenapa? Alright, okay, tak apa. Maybe this one is about Adobe punya stock kot sound dia kan. Sound essential. Okay, never mind. Edit. Okay, ni. Ni saya dah. Kalau tekan kat sini ada browser. Lepas tu kita ada edit kan. Cuba tekan ke edit tu. Kalau ada pakai apa tu,
awak ada pakai awak punya yang volume dialog tu, awak boleh tekan dialog, music, sound effects ataupun ambient lah. You guys boleh adjust kat situ untuk you guys punya sound bagi setiap satu ni. Okay, untuk setiap satu you guys punya ni lah. Kalau ada dialog, you tekan dialog. Kalau ada sound effect, you guys tekan sound effects. Alright, okay. Itu adalah bahagian yang seterusnya, iaitu kita masukkan kita punya audio. Alright, okay. So, untuk hari ni kita dah cover untuk kita punya editing, macam mana kita nak masukkan kita punya shot, penggunaan kita punya shot, calculation untuk kita potong kita punya shot. Lepas tu kita masukkan effects. Ni bukan effects betul, nanti kita akan masuk balik semula effects. Ini baru kita punya transition sahaja tadi. Lepas tu kita ada offline editing dengan online editing, dan kita ada masukkan audio. Kalau kita ada audio lah. Jikalau kita ada audio pada sebelah kita punya media browser ni pun, kita boleh drag masukkan audio ke dalam kita punya timeline. Alright, okay. So 3 benda malam ni kita cover up sikit lah. Alright, okay. So insyaAllah the next class saya akan bawa masuk you guys dekat dalam grafik. Okay, untuk tengok grafik apa kita boleh apply untuk kita punya ni. And then lastly, barulah kita akan masuk the most fun area adalah kita punya color correction dan juga color grading. Alright, okay. Boleh? So far okay? Okay sir. Boleh Alright, okay. So kalau macam tu saya stop sampai sini dulu. Nanti kita akan buat the next class, nanti kita akan sambung semula dekat kita punya graphic, effects, and then last kali adalah kita punya color grading. And then baru itulah saya akan tengok dekat effects ni lah, saya akan terangkan juga apa effect-effect yang kita boleh buat selain daripada kita guna normal punya effects ni lah. Maksudnya kita boleh apply dalam After Effects kalau kita nak buat 3D ke, kita nak buat rotoscoping ke dan sebagainya. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa ada soalan tak? Ada soalan? Ada. Tak ada Alright, okay. So kalau tak ada apa, you guys boleh save you guys punya file. Kita akan pakai file yang sama sampai kita habis tu nanti. Alright, okay. Yang mana belum edit tu boleh potong-potong sikit you guys punya tu. Jangan ikut saya tau. Saya ni sample je. Awak kena buat betul-betul lah awak punya ni. Awak punya yang food review tu. Sebab nanti saya nak tengok. Okay. So buat proper edit. Lepas tu nanti kita akan terus finalizekan, tengok macam mana nanti. Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Kita sudahi kita punya kelas dengan surah Al-As. Right. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you sir.